cukai. Saya ni VIP lah untuk LHD kan, lembaga hasil dalam negeri. Bila seseorang tu kata dia multi-millionaire, dia mesti bukan cakap je. Lembaga hasil dalam negeri akan perhatikan dia. So saya adalah pembayar cukai top 1%. Saya cakap nak beritahu, saya bukan dia cakap claim dia. Ramai orang kata aku jutawan. Pergi kan. Cek nama saya ke LHD kan, saya adalah 1%, top percent. Masuk link dulu. Bayar cukai di Malaysia. Beberapa negara saya bayar setahun. Dan di bawah WhatsApp ni, yang aku bagi tu kan. Pakai handphone boleh? Kena pakai laptop boleh? Kalau laptop macam ni, aku kena ni dulu kan. Oh, kena balik email. Oh, ke email? Supaya dia bayar zakat. Boleh. Apa lalu? Dia hentikan. Di manakah Wan Noradlina? Wan Noradlina, di mana anda? Kita mana? The meeting host will let you know. So, Dah klik dah. keluar, gambar keluar situ kan? Which is very was done in China, kan? Jauh sikit. Frekuensi. Frekuensi antara laptop ni. Oh, ni. Oh. Tak robot. Pakai laptop dia. Itu tak nak kat sini ke? Ha? Baik. Kat awal makan kat sini tak ada. Pakai laptop apa? Tapi kat sini tak boleh dulu, dia frekuensi dia. Barulah Imran sayang dulu. Ayah mak. Saya. Mampu, lepas tu dia bagi kat saya. Saya bagi? Imran bagi kat saya. Kan hari tu Imran check. Oh. Ni? Tangkap Johor. Azu baru dulu je Azib. Baru dulu je Azib. Imran buat sebab hari saya nak settlekan ada sesuatu nak gantar. Right. Okay, 12 participant. We are still waiting.
Ya. Apa? Ini bonus, surprise. Tapi nak summarize bagi tu je. Saya hantar WhatsApp je senang. Okay. Yang baru ni. Berapa kes? Baru lain tu saya dah tak nak kira lah kan. Kalau baru ni kami terus hantar bagi dua nak. Yang ini sebab minat dari posting semua. Kita nama apa problem dia. Macam yang kita pakai dan kita pakai sistem yang tak ada sini. Yang macam kawan cek sekalian yang jual memang jual baju tu. So setiap profesi akan masuk dalam sistem je. Dia macam tak punya kat kantor, kali kena kat tinggal contoh macam ni. Tak bayar. Dia tak isi detail. Dia tak isi detail. Bila dia tak isi detail, itu dah lupa. Dah lupa. Nampak tak? Lepas tu sampai dia tanya baru kita teringat Baru balik. teringat balik. 2, 3 orang kat rumah tu bila kat teringat kan. Itu adalah masalah dia. Cek dah kita masalah. Sedangkan kita dah bimbangkan tak? Bimbang sis isteri yang ni kita bawa balik ni. Pun tak juga. Aku akan masalah dia. Aku muka. Lupa. Yang itu mudah aku. Saya rasa yang kita sesuaikan adalah masalah yang macam salah kod. Itu yang paling kritikal lah. Memang kena betul lah. Kena kalau lepas nak sebelum kita start. Warna-warna. Kalau kita tak ada pokok, kita rugi. Sangat-sangat rugi. Baru Pokok kan? Dia enggak ada. Nampak je ada rugi. Tapi dia tak match pun kata tu lah. Itu sebab ambil stok yang sedia ada kan. Sebab memang bukan. bila kat roh pun dah tahu isu ni, kita boleh tackle dia. Benda-benda yang lain lah. So kita boleh start apa yang kita nak buat untuk next warna-warna. Kita buat 2 koleksi dulu. Tak payah banyak, saya rasa. 2 koleksi. Yang satu ni kita warna, kita warna ni. Tapi kita buat sepasang. Kan, buat sepasang anak dengan ni. Itu juga ada kain. Kan, Lepas tu tak ada betul. Sayang langsung. Dah naik tapi
Belum start Balik jangan masuk tu, jangan masuk tu. Dah, aku dah bawa aku punya, pakai aku punya laptop. Oh. Boleh, aku punya laptop. Ni. Baik, semua dah ada? Baru ada 14 orang. So tak apa, 5 minit kita start. Kita tunggu yang lain 5 minit kita start. பேசல நிக்கிறாங்க சார் பேசுறாரா? சார் பேசல சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கா. பேசக்கூடாது கிரிஜா. ஸ்டார்ட் பண்ணு இன்னும் பேசல கேட்பாங்க ஹாய் திவாகரே Ya. Jangan cari. Ha. Okey, 2 minit lagi. Okay, Ramesh masuk. Alright. Siapa lagi? Alright. Okay. Boleh kita start? Say hi kalau boleh start. Boleh. Okay, good. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para peserta, para pelajar kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita masih lagi dapat menjalankan kelas kita. Dan ini adalah kelas kita yang ketiga untuk makluman semua. Dan pada kelas yang ketiga ni kita akan bersiaran, kita akan bersama dengan anda bermula pada pukul 10 sehinggalah pada pukul 12 ataupun 12.30 kita akan bermula. Okay, untuk bersama dengan anda. Dan kelas yang ketiga hari ini untuk makluman anda semua, kelas yang pertama anda dah belajar pengenalan kepada perniagaan dan anda dah buat tugasan daripada sudut idea perniagaan yang anda buat. Dan kelas yang kedua anda belajar daripada sudut BMC bagaimana hari ini untuk menjalankan proses perniagaan tersebut. Okey. Dan hari ini kita masuk satu lagi kelas yang diberi nama Business Idea Generation. Okey, atau bahasa Melayu dia adalah penjanaan idea perniagaan. Sebab anda dah ada model perniagaan iaitu bisnes apa anda nak buat. So anda dah nampak sasaran, lokasi yang minggu lepas anda dah nampak. So hari ini kita akan kembangkan lagi perniagaan anda mengkhususkan kepada idea perniagaan anda itu sendiri. So kita akan menjanakan idea perniagaan anda itu sendiri. Dan hari ini bersama dengan kita untuk kelas pada sesi yang ketiga pada hari ini, tidak lain tak bukan penceramah kita, coach kita yang seterusnya, okey, yang saya akan perkenalkan kepada anda selepas ini. Dan kalau anda perasan, beliau dah pun ada dalam grup kita. Nampak tak? Nampak? Nampak ya? Yang handsome, yang berkacamata, yang berkemeja merah, yang say hi. Okey. So untuk makluman semua, persediaan anda paling penting nota, kertas, pen dan sebagainya. Dan seperti biasa, saya ulang balik kaedah ada. Kelas kita bila bermula sahaja anda diminta untuk diam. Okey, anda diminta untuk mendengar. Dan kalau boleh jangan ada sebarang bentuk gangguan bunyi bising seolah-olah hari ini anda berada di pasar malam. Sebagai contoh suara adik ke, suara mak ke, suara kedengaran dekat luar ke dan sebagainya. Dan make sure you ada satu space, satu tempat yang boleh untuk anda dapatkan kapasiti coverage internet yang okey. Tak ada masalah di situ. Dan lepas kelas ataupun dalam sesi kelas, penceramah kita akan buka kepada sesi perbincangan. Dan bila mana ada sesi perbincangan di sana anda boleh bertanya dan juga berbincang dengan penceramah kita. Tak ada masalah di situ ya. Dan saya mohon jasa baik semua para pelajar kita, yang pertama video on dan yang kedua you punya mikrofon dan juga audio on juga, tiada masalah untuk anda dapat dengar dengan lebih jelas. Dan kalau siapa tak faham, siapa tak jelas, siapa tak clear, mohon angkat tangan. Sebelum kita bermula, everyone, are you clear? Jelas tak? Dengar tak suara? Ya. Okey, wait, kita ada seorang lagi. Asyatira masuk. Okey, Asyatira masuk. Okey, Asyatira masuk. Alright. Okay, so kalau everyone clear, everyone ready, kita now we have 16 people, ada 16 orang yang akan bersama dengan anda yang akan mengikuti kelas ini. Alright. Dan saya ulangi kepada yang baru masuk, tajuk kita pada hari ini adalah Business Idea Generation ataupun penjanaan idea perniagaan. Okey, dan fokus juga kepada produk dan juga perniagaan anda. Dan kita hari ini belajar bagaimana nak menjanakan perniagaan kita ke arah satu pengembangan yang lebih baik. Okey, anda semua ready? Kita menanti penceramah kita. Sebelum kita bermula, saya perkenalkan penceramah kita yang akan bersama dengan anda, coach yang akan bersama dengan anda pada hari ini. Okey, yang berbahagia Encik Muhammad Razi. Okey, nanti beliau akan masuk, tadi dah masuk kejap. Encik Muhammad Razi Idris adalah salah seorang pengasas ataupun juga merupakan pengasas Alfi Group, kumpulan rencana padu, dan beliau berpengalaman lebih 25 tahun dalam perniagaan. Dan inilah masa yang terbaik untuk anda bertanya sebarang bentuk soalan berkait rapat dengan bisnes. Sebab beliau adalah orang industri, orang yang berada di lapangan perniagaan, dan beliau telah pun menjalankan beberapa siri perniagaan dan juga bentuk perniagaan-perniagaan. Dan pengalaman beliau pada hari ini yang saya minta je sebaik para pelajar sekalian untuk anda bertanya apa sahaja untuk dapatkan pengalaman, untuk dapatkan feedback, untuk dapatkan dia punya pandangan dan nasihat. Dan kalau boleh dapatkan, khususkan pandangan dan nasihat tersebut kepada bisnes anda itu sendiri. Ready ya? Boleh ya? Okey. So kita menanti Encik Razi sebentar.
Okey, sebentar kita menanti Encik Razi masuk. Okey, alhamdulillah Encik Razi dah masuk. Baik, sahabat para pelajar sekalian, okey, anda akan bersama dengan kos anda pada hari ini, Encik Muhammad Razi Jamil Idris. So sebelum kita bermula, saya mohon untuk seminit 2 minit Encik Razi say hi, perkenalkan diri dahulu. Suara Encik Razi, dengar tak suara? Cuba suara. Sekejap sebentar. Okay. Sing one two dengar? Everyone dengar? Say hi. Dah ni ada suara dia. Sing one two keluar. Right. Assalamualaikum and good morning. Okay, semua Good boleh morning. dengar? Boleh dengar? Yes, sir. Hi, Devi, is it? Apa khabar? Baik. So, kalau semua dengar, say hi please. Hi. The rest, you can hear me? Yes. Okay, semua boleh? Okay. Boleh. Semua dah breakfast dah? Semua dah breakfast ke? Sudah. Benar? Okay, kalau belum breakfast, besok Cik Imran akan belanja you all. Yeah. Okay, saya kenalkan diri saya sedikit ya, berkenaan dengan lakab saya. Nama saya Muhammad Razi bin Haji Idris. Saya adalah Group Managing Director untuk Kumpulan Rencana Padu Sdn Bhd. Dan saya rasa selain daripada itu, kebanyakannya mungkin saudari dan saudara dah tahu kot berkenaan dengan Rencana Padu Group. Nah kenapa semua diam je ni? Ini confirm belum breakfast lagi ni. Yeah. Okay, guys, girl. Yes. Hari ini saya akan membincangkan untuk you all semua the meaning of BIG, Big Idea Generation. Boleh? Business Idea Generation. Okay, we're going to talk about that. Kalau ada benda yang saudara-saudari kurang faham, mungkin kita akan boleh bertanya selepas pada ni. Okay semua? Okay. Ini semua minat ni Semua minat business? Yeah. Semua minat business? Ini kenapa yang pakai baju Happy New Year 2019 ni diam je? Imran, dia orang boleh dengar semua ke Imran? Dengar, dia orang dengar. Dengar Okay, baik.
big idea generation untuk pengetahuan you all ini adalah satu benda yang you all semua kena belajar ataupun kena ada asas sebelum you all start you all punya business. Faham tak saya punya first sentence tu? Faham? Okay. Maksud dia macam ni. Apabila kita ada intention untuk kita nak build up kita punya business, kita jangan ikut orang. Kita kena ada our own idea because sebab yang pertama, once you ada you punya idea, you tahu macam mana you nak drive you punya business tu. Berbeza dengan apabila kita ikut idea orang. Bila kita ikut idea orang, kebanyakan kita akan terbawa-bawa cara macam mana dia run business tu. That's why kita kena ada intention apa yang kita nak buat. Faham Faham. Lashmi, you can hear me, Lashmi? Yeah, I can hear. Okay, Lashmi, tell me what the business you want to do. Tengok bila I want to wait. Right. I want to open up a bakery shop. Bakery shop. This is a very good idea, Lashmi. Yeah, thank you. Okay. The situation like this. Before you start your business, I'm talking about before you start your business. The first thing, you should have a great idea, not a good idea. I want a great idea. Satu idea yang bernas, yang mana itu adalah you punya impian. How? It's come from your heart or your experience. Kalau you masih belum ada experience, mungkin experience yang you dapat tu daripada apa yang you tengok di sekeliling you. You got me? Dapat Dapat. Itu adalah first step. First step. Means, ini semua adik-adik saya yang ada dekat depan ni, you all masih muda. Before you start your business, create a great idea. Cara dia, you kena luangkan masa, berfikir, dapatkan idea yang the best. Ataupun kalau susah sangat, you boleh keluar, pergi mana-mana, look around. Look around, what is the business suitable with yourself. Kemudian, berbincanglah dengan diri sendiri. Adakah I boleh carry out that idea? Good idea and great idea is two things. Is two different things. Good idea semua orang boleh bagi. Great idea tak semua orang boleh create. Dapat So, start from today. You want to start your own business, you should think a great idea. Any question? No. Any question at the moment? No question. Okay. Alright. It's okay. Lepas you all dapat great idea tu, contoh macam Lashmi tadi dia nak buat kedai bateri shop, Lashmi. Yeah, bakery shop. Okay. So you need to know is that you can do the job ataupun you can drive your business to the good way. Apa yang I maksudkan dekat sini macam ni sekarang I tengok sudah jadi satu trend tau. Apabila satu-satu benda tu viral, automatically kita akan ikut. Betul lah kata apa yang saya cakap? Betul. Sedangkan itu adalah satu tindakan yang salah. Sebab business not only for 1 or 2 years. Business akan berjalan selagi you hidup sampai akhir hayat kita lah. Sampai kita put one stop, I don't want to do this business anymore, I want to get rest. That is what we call the business. Okay. Lashmi mungkin dia pilih idea untuk buka kedai bateri dia tu berdasarkan daripada keadaan di sekeliling tempat dia duduk. Berkemungkinan mungkin tempat tinggal dia kurang kedai bateri, dia dapat idea tu. Okay, bagi saya cara pemikiran Lashmi itu still good idea, not the great idea yet. Kenapa? Baik, dengar ni Because okay, siapa yang boleh bagi reason?
Ini abang handsome kita? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Saya tak dapat tengok nama lah. Sri, why? Why that is not still not the great idea? It's just a good idea. Why, Sri? Hello, Sri. You nama Sri kan? Sebab I cuma boleh baca dekat you punya screen saja. Okay, siapa boleh bagi pendapat kenapa Lakshmi bila dia bagi idea untuk buat satu kedai bateri, for me only a good idea but not the great idea. Kenapa? Siapa yang boleh bagi? Sebab dia mungkin dia just nak create benda tu tapi dia nak cakap. Apa tak apa? Express your opinion. Siapa boleh bagi jawapan yang betul? Ramesh? Sebab currently ada banyak online bakery semua. Ya. Sorry, I want to make it clear again. Lakshmi, you nak buka bakery atau kedai bateri? Kedai bakery. Bakery. Shop. Cake, is it? Cake. Okay. Nasib baik I betul. I ingat you nak buka kedai bateri dah tadi. Okay, kenapa that is not a good idea? Sorry, kenapa dia bukan satu great idea, Lakshmi? Apa? I bagi jawapan dia. Okay, I akan bagi jawapan dia. Buka kedai bakery, that is a good idea. Tetapi, Lakshmi, as a founder, you kena buka sesuatu yang sepatutnya you bagi jawapan dekat dia. I nak keluarkan satu produk. You kena namakan produk tu. You tak boleh cakap you nak buka kedai bakery sebab itu terlalu umum. So that is a good idea. Tapi kalau you kata I nak buka satu kedai khusus untuk kek. Untuk kek yang bla 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 bla. Yes, that is a great idea. Ramesh, you get me, Ramesh? Ya. Dapat Semua dapat? Dapat. That is between great and good idea. Good idea dia cuma bercakap berkenaan dengan kesimpulan. Apa yang kita nak buat, dia akan bagi satu jawapan yang besar. I nak buka kedai bakery. Tapi untuk great idea, yes, dia akan bagi tahu saya nak buat kek ataupun saya nak buat roti yang specialization dia macam ni. Ada contoh ada ayam dia I import contohlah contoh. So, daripada situ I akan kembangkan untuk buka bakery shop. That's what we call great idea. You all dapat? Dapat. Sekarang ni you all dah nampak untuk nak start business, how you going to create the idea. Nampak? Nampak. Okay, contoh macam Ramesh. Okay Ramesh, sekarang apa you punya intention in business? Sekarang saya Okay, siapa yang boleh bagi contoh? Kalau macam kedai aiskrim, I mean like saya jual aiskrim. Okay. Like Malaysia. Tira, betul? Okay, Tira. Tira punya case sama dengan Lakshmi punya case dia, Tira That is a good idea. Good idea, Tira. Tapi great idea you still belum dapat. So you kena fikirkan apa sebenarnya dalam kedai aiskrim you. Type of ice cream. So Sebab I jual aiskrim Malaysia. Tapi dia ada banyak perisa lah. Okay. Baik, kalau Tira cakap Tira nak buat aiskrim perisa apa tu, banyak perisa lah So kita ambil satu contoh lah Tira, okay? This is what we call the great idea. Saya tak nak yang ada dalam screen sekarang ni, bila you think about the business, you all think about the business, you all cuba bagi sesuatu yang Sebab apabila you just fikirkan something yang you tahu maksudnya something yang
you cannot get the right answer. Faham tak maksud saya? Okay. Bila you fikirkan ke arah tu, sorry to say, your business tak akan bertahan lama. Itu pengalaman saya. Tetapi, andai kata you dah ada solution before you run up your business, okay, what is your main business before you create your business? You faham tak maksud saya? Okay. So, I nak you all sekarang berfikir macam tu. Okay, untuk nak menjadi usahawan ni, bukan senang untuk kita berfikir. Yes, kita mungkin boleh bercakap itu ini, tapi untuk kita nak berfikir secara logik, you need to find out the way. So, depan-depan saya ni, malam ni, ambil satu A4 paper, A4 paper to just create, okay, main I punya business apa? Contoh kedai bakery, Lashmi tadi. Tapi, I punya main business apa? Dalam bakery tu, apa yang I nak tumpukan sebenarnya? Kenapa? Yang pertama, ini reality dalam business reality dalam business. Every single thing yang you all akan buat semasa dalam business, dia akan melibatkan kewangan. Kalau keluarkan satu produk, dua produk, tiga produk, for sure, you all punya kewangan akan jatuh. It means, you all kena... Low demand. Okay? Imran? Okay semua Okay. So, the best idea, apa yang I nak bagi tahu sekarang, kesimpulan yang I nak, you all tentukan produk yang you all nak buat dulu. The best product yang you all rasa akan dapat sambutan di pasaran. Do something yang orang nak, bukan do something yang you all tahu. Faham maksud saya? Do something yang orang nak, bukan do something yang you all tahu. Okay. So, itu adalah first step. Itu baru first step. Belum berniaga lagi. Very first step. Imran, everything okay, Imran? Okay. Okay. Selepas first step, you kena pergi kepada second step. Ini you dah dapat idea Ramesh dah dapat idea, Lashmi pun dah dapat idea. Apa, tirai. Okay, bila you all dah dapat idea, second thing yang you all nak kena buat adalah you kena screen balik, check balik you punya produk tu. Whether produk aku ni sesuai untuk pasaran ataupun tak. You kena tengok. Yang pertama, tempat yang you buat tu sama ada sesuai untuk you punya production ataupun tak. Itu yang pertama. Jadi saya bagi bilik sebab ni baru tengah tunggu dinanya. Kau nak satu lagi lagi 2%. Okay. Selepas you dapat tahu you punya tempat tu sesuai ataupun tak, you kena check concept development of your product and testing. Tahu macam mana nak mengajar orang. Okay. Konsep development dan testing. Maksud dia, apa yang you all buat tu semua dah bagus. Tetapi kita kena buat sesuatu untuk membangunkan produk kita. Sebab hanya kita rasa produk tu bagus. Tetapi sama ada di luar tu rasa bagus ataupun tak. Tika punya aiskrim sedap. Betul, Tika punya aiskrim sedap kan? Sebab Tika owner tu, takkan Tika nak cakap, oh aiskrim saya tak sedap, belilah. Okay. So, what you need to do, you kena developkan, bangunkan benda tu dulu. Bagi orang rasa, pilih beberapa orang, kalau boleh cari beberapa orang yang bagi saya minimum you kena test dalam 50 batang. You check, kalau kata you nak buat 10 perisa pun buatlah, tak ada masalah. Tapi you hanya pilih beberapa jenis yang you rasa untuk to the market. Macam tu juga dengan Ramesh, macam tu juga dengan yang lain. Jangan sesekali buat, lepas tu you pasarkan. Itu akan merugikan you all. That's why you ada dekat dalam ni untuk you belajar BIG ni, Business Idea Generation. First, you create, dapat idea. Yang kedua, you kena test you punya momentum produk you tu. Okay,
Cik Imran, Ya, saya. siapa yang pakai baju Happy New Year 2019 tu, siapa nama dia? Happy New Year 2019. Oh, ni. Sama. You got it. Sorry? Siapa nama dia, Tira? Diva Karen. Diva Karen, ya, Diva Karen. Diva, so I nak panggil apa ni, Karen? WhatsApp. I nak panggil apa dekat you? Sri sama Diva Karen. Siva Karen. Diva Karen. Ha? Diva. Karen. Panjang Diva. sangat. You bagi yang pendek sikit. I panggil Siva boleh? Okay. Okay Okay. Okay. Ingat. First, create idea. Great idea. Kedua, developkan you punya produk. Ketiga, test. Boleh? Jadi sekarang, terutama sekali orang-orang yang berusia sama-sama you all ni you all ni, ini pengalaman saya apa yang you all buat adalah you fikir, you buat, you jual. Last kali you all dah makan sendiri. Okay, Lashmi. One of the great idea Lashmi Lashmi jadi model hari ni. One of the great idea Lashmi, bila I ambil contoh lah, bila you nak buat satu kedai bakery Lashmi. Okay, what is your idea? You bagi saya satu idea, the great idea yang you rasa you boleh buat untuk you punya kedai. Like great idea means how? Your sound is not very clear, Lashmi. No. Like great idea means how? Oh my god. Okay, tak apa. I kena ambil Ramesh. Ramesh, apa you punya idea, Ramesh? Sebab Lashmi punya sound tak berapa clear. Saya pun nak buka sebuah kedai bakery. Okay. Itu good idea. Itu good idea, Ramesh. I nak great idea. Kalau nak buka kedai bakery, kena ambil experience dulu lah. Kena ambil Experience. Itu betul. Okay guys, dia macam ni guys you all dah salah faham sikit, okay? Apa yang kita bincangkan di sini adalah macam ni. Macam ni. Safia boleh dapat apa yang saya cakap, Safia Okay. Apa yang saya maksudkan macam ni. Good idea is one thing. Good idea adalah satu benda. Untuk you buka bakery, itu adalah good idea. Tapi apa produk yang you rasa the best for your bakery, itu adalah great idea. Engkau orang ni dah tak faham, tak nak tanya aku. Siva, okay Siva? Siva Karen, are you okay? Okay, sir. Okay, good. Okay, so macam I cakap tadi, bila you dah ada great idea, you kena screen balik. Okay, produk ini betul ke sesuai untuk pasaran? Okay. Selepas tu, apabila you berfikiran macam tu, dia akan timbul isu question mark dekat situ. Adakah produk saya sesuai untuk pasaran? Di waktu itulah terjadinya konsep development. Faham tak? You kena perbaiki mungkin mutu rasa manis satu hal, lepas tu cara packaging you satu hal, kemudian cara you punya customer service satu hal. Okay. Imran, total hari ni berapa orang Imran ni? 19 orang. Ya, okay. Sebab I cuma nampak sekarang ada 4 orang yang dekat depan ni. 2 lelaki handsome, 2 wanita cantik. Kejap, sini atas. Boleh bagi saya 2-3 minit tak apa Boleh. Okay, tak apa. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Satu soalan saya charge RM1. Wow. Okay.
Okey, sekarang I dah clear nampak semua orang. I nampak Siti Sahira. Bila kuning ni bergerak, maknanya dia orang tu sedang cakap cuba suara beli. Okey. Okey, sorry, I baru nampak Adam, I baru nampak Visha, I baru nampak Sandia. Sorry ya, I ingat I ada 4 orang saja kat dalam skrin tadi. Okey, the rest ada question tak setakat ni? Sorang-sorang Okey, siapa? Mula? Adam, ada soalan Adam? Ada tadi. Ada tapi dah lupa. Okey, Irene, ada soalan Irene? Wah, semua dah terror dah, hebat dah Vishal ini, you have any question for me, Vishal? No. I hope you can understand what we're talking about just now. Okay, ada idea, find out the great idea, start your business. And then, try do some development to your business. You all kena ingat satu, apabila you all ada produk, packaging you all kena jaga. Okay? Packaging you all kena jaga. Yang kedua, quality you all kena take care. Jangan buat aiskrim depan tandas, contoh. Okay. Nanti Siti Sahira muntah makan. Okay? So, itu adalah benda-benda yang penting. Sekarang bila you all dah complete dengan benda tu, means produk you dah siap, you pun dah yakin dengan you punya produk, dan you percaya you punya produk memang orang akan terima di pasaran. Masa itulah you all kena fikir berkenaan dengan marketing strategi. Waktu itulah you all kena bekerja kuat. Ingat satu benda, dalam perniagaan, untuk kita nak create satu produk, mungkin hanya ambil masa 3 minit. Saya bagi contoh you all nak create satu produk, ambil air masak, masukkan dalam botol mineral, lekatkan stiker, tak sampai 2 minit, dah jadi satu produk. Betul? Betul. Okay. Sekarang apa yang you all nak kena hadap adalah marketing atau strategi pemasaran. Ini orang-orang muda depan saya ni, strategi pemasaran saya rasa ni problem with you lah, with you all. You all tahu online, you all tahu nak berjumpa dengan orang. Nak ke kita bincang sikit berkenaan dengan strategi pemasaran ni? Boleh? Boleh? Boleh. Tapi saya tak boleh masa tu. Ada betul tu orang. Kita tunggu next time, okay? Okay. Visha, are you okay Visha? Okay. So, apa? Kita ambil sikit berkenaan dengan strategi pemasaran ni. Baik. Untuk you all nak bercakap dengan orang. Gini, bila you all nak bercakap dengan orang ni perkara pertama yang you all nak kena tahu adalah berkenaan dengan produk itu sendiri. Apa yang kita nak kena tahu, saya bagi satu contoh Adam buat apa Adam? Adam cadang nak buat apa Adam? Kedai makan. Kedai makan. Okey, kedai makan. Bila Adam berjumpa dengan orang, Adam akan bercerita berkenaan dengan kedai makan ataupun jenis makanan yang ada dalam kedai Adam tu. Jenis makanan. Contoh salah satu dia Adam? Masakan Thailand macam tu. Masakan Thailand banyak Adam. Saya nak satu contoh je. Contoh nasi goreng. Nasi goreng itu bukan masakan Thailand Adam. Nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya. Itu yang dia makan. Bila kita nak business, okay. Bila kita dah ada idea, kalau orang tanya, you kena straight to the point. Apa yang special dekat kedai saya, contoh Adam nasi goreng Pattaya. Itu Adam punya ayat. Macam mana untuk Adam nak bercakap dengan orang? Orang tak akan dengar perkataan hanya sekadar nasi goreng Pattaya. Apa yang orang nak dengar adalah apa kandungan dalam nasi goreng Pattaya tu. You all dapat tak? Dapat Okey, satu lagi saya ambil contoh. Saya ambil tadi yang buat kedai bakery. Siapa ramai yang cadang nak buat kedai bakery sekarang?
Okay. Saya ambil lagi satu contoh. Bila you all nak bercakap dengan orang, nak buat marketing ni, marketing strategi ni, okay? Bila you bercakap dengan orang tak nak tahu you punya kek tu rasa apa. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang nak tahu apa kandungan dalam kek tu. Okay? You buat kek besar ni, you cakap, okay, saya buat kek besar ni, contohlah saya jual sekian, harga saya murah lagi daripada kedai dekat sebelah. Lepas tu kedai sebelah pula cakap, dia tipulah, kek saya pun lagi kecil daripada kek dia, saya jual lagi murah. Lama kelamaan benda tu akan jadi common issue yang sama aja. So, untuk marketing, you kena bercakap macam ni. Buat kek saya ni, saya buat besar ni dan saya jual murah, sedangkan kandungan dalam kek saya ni bla 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 bla. Itu yang orang nak tahu. Adam? Okey Adam? Bukan datanglah ke kedai saya, special masakan saya, ada nasi apa tadi? Nasi goreng papaya. Pergi kedai Thailand yang kat sebelah pun itulah hayat dia. Macam Ramesh cakap dia nak buka kedai bakery. Dia nak jual kek. Okey, dia cuma cakap saya ada beberapa jenis kek saya ni saya buat sendiri. Lepas tu kek saya ni sedap. Itu saja dia akan cakap. Contoh Ramesh Kalau Ramesh pergi ke kedai Lashmi dia tak akan cakap macam ni tau. Saya banyak kek saya ni dalam kedai saya ni, pilihlah kek mana. Semua kek saya tak sedap. Confirm Lashmi pun akan bagi tahu dia punya kek pun sedap. Jadi dua jawapan yang sama membuatkan benda tu dah jadi sebagai common. Biasa. Okay, so selepas ni you all dah ada idea, you all dah dapat great idea, you all dah pun bangunkan, developkan benda tu melalui packaging ke, melalui you all punya customer service ke, okay. Selepas tu untuk marketing, itulah cara untuk kita bercakap dengan pelanggan. Faham Faham. Okay, setakat ni ada tak? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Wah, yang bawah ni tak ada. Yang lain, satu soalan RM1, cepat. Rishini, ada soalan? Tak ada. Tulasi, ada soalan Tulasi? Tak ada. Nurul? Semua pandai lah. Amat dahsyat ini. Priya, ada soalan Priya? Tak ada juga. Irene? Irene ada soalan dari Irene? Tak ada juga? Wah, semua hebat-hebat ni. Okey, kalau macam tu saya dah tak masuk kelas dah You all dah hebat dah. Tak ada soalan dah. Boleh undur diri. Okey. Apa yang kita bincangkan di sini dia bukan satu dia bukan satu pelengkap untuk sesebuah bisnes. Sebenarnya you all kena faham untuk berbisnes ataupun untuk kita membuat perniagaan ni, dia masih banyak faktor-faktor lagi di luar sana yang you all kena belajar, sama ada daripada pengetahuan ataupun daripada pengalaman. Apa yang kita bincangkan dekat sini hanyalah bagi saya mungkin 5% daripada keseluruhan etika perniagaan. Great idea, screen idea, concept development and then marketing strategy. Macam mana pula selepas daripada tu? Selepas daripada itulah yang kita panggil business analysis. Maksud dia you all kalau orang kampung lah kalau orang kampung dia akan cakap ni sekarang ni time untuk kita check kita punya perniagaan. Sama ada perniagaan kita tu berdaya saing ataupun perniagaan kita tu hanya untuk kita makan sendiri. Ramesh buat kek, dia jual dekat Lashmi. Lashmi buat kek, dia jual dekat Ramesh. Orang lain tak nak. Jangan marah Ramesh Tak ada lah sir. I kena buat joke sebab semua I tengok semua mata dah mengantuk. Okay. You all okay tak sekarang? Okay tak? Okay sir. Enjoy tak kelas ni? Enjoy. Okay.
business analysis, macam mana you all nak tahu you all punya perkembangan. I tak marah kalau you all buat business dalam masa 2 bulan tiba-tiba you all kata saya tak suka business ni, saya nak tutup. Go on. Tutup kalau you all rasa tak boleh. Tetapi selepas anda semua buat business analisis dahulu. Baik. Business analysis selalunya bermula dengan kita menyimpan data-data pembeli. Tahu? Data pembeli. Mari tak dengar lah. Rugi untuk sebab kita besar untuk. Putus-putus lah. Tira, ulang lagi sekali Tira. Tanya saya tadi. Safia, tanya saya. Tak, saya rasa macam ada orang tanya saya tadi. Siapa? Atira yang tanya. Atira tadi. Apa Atira? Lagi sekali Atira. Saya cakap rugilah kalau tutup sebab ya kita dah penat buat benda tu, lepas tu bila dah tak ni terus nak tutup. Ya betul. Saya setuju idea Atira tu. Tapi sampai bila Atira nak rugi? Tak adalah, at least kita perbaiki benda tu. I mean like macam kita cari mana silap dia, mana dia punya kekurangan dan kita perbetulkan. Macam tu. Okay, saya setuju dengan apa Atira cakap. Itu adalah satu idea yang bagus sebenarnya lah Tapi apa yang saya cakap tadi sebenarnya, kalau you rasa dah 3-4 bulan, memang dia rugi saja, you tutup je lah. Ayat saya belum habis lagi. Okay? Tutup dan tukar kepada perniagaan lain. Faham? Tapi okey, tapi Atira, sebenarnya apa yang Atira cakap tu sesuatu yang elok, sebenarnya elok. Kalau macam dalam kita berniaga, contohlah contoh kita dah ambil masa lebih kurang dalam 3 tahun. Ini saya bercakap berkenaan satu jangka masa yang sederhana panjang lah Walaupun sebenarnya 3 tahun dalam bisnes tu ibarat you all baru bermula sebenarnya. Okay? Kata dalam 3 tahun tu Atira, you dah cuba semua, masih belum ada jalan lagi. Still asyik rugi, negatif. So better you tutup dan you create satu bisnes yang baru. Sebab saya nak quote perkataan mula yang saya buat daripada masa awal kita punya conversation dalam bisnes, semua tindakan kita dia akan memabitkan kewangan. Okey, contohlah saya bagi. Bila dalam tempoh 3 tahun, 2 tahun pertama you untung, tapi setahun pertama tu you rugi. Kalau you nak tahu dalam reality business, bila setahun you rugi, keuntungan you 2 tahun sebelum tu belum tentu lagi boleh cover untuk you punya rugi setahun tu. Faham tak maksud saya? Jadi reality business dia macam tu. 2 tahun you untung, tiba-tiba setahun selepas tu you rugi, keuntungan you 2 tahun ni belum tentu you dapat cover rugi untuk setahun ni. Jadi apa yang saya showkan untuk semua depan saya ni apabila you try for the some time lah. Contoh you bagi peluang kepada you punya perniagaan selama 4 bulan. 4 bulan. You dah buat sebaik yang mungkin. Tetapi dalam tempoh 4 bulan tu, kita masih belum mencapai sasaran yang kita tetapkan. Bermakna, you all punya produk sebenarnya tidak dapat diterima di pasaran. Bukan sebab kegagalan tu berpunca daripada you all. Tak bukan Mungkin faktor-faktor lain. Contoh saya bagi tahu salah satu faktor dia adalah di luar sana terlalu banyak persaingan yang sama dengan you all. Persaingan dekat luar. Yang kedua, bukan mungkin lah, ini selalunya terjadi. Yang kedua ni, you punya marketing strategy is too weak. Maksudnya marketing strategy you all terlalu lemah. Sebab raja macam you all ni kita boleh panggil remaja lagi kan? Betul tak? Macam saya ni bawah umur. Macam saya bawah umur Okay. Macam remaja macam you all ni sekarang banyak tumpukan kepada online. Boleh dikatakan 80% kehidupan kita sekarang ni banyak kepada online. Betul tak? Betul. Betul, sir. Okay.
So, you faham online tu apa. Tapi kandungan dalam you punya online tu. Okay, nanti you all akan belajar macam mana nak buat online tu. InsyaAllah. Maybe selepas ni mungkin ada kelas-kelas lain. Sebab sekarang saya hanya nak bincangkan pasal you all punya idea. Okay? So dalam tempoh 6 bulan tu, kalau you rasa you punya produk tak boleh, betul. Don't waste your money, don't waste your time. Dengan the great yang baru. Sebab yang pertama, kegagalan yang you belajar dalam tempoh 6 bulan tu adalah pengalaman yang paling baik untuk you all. You all boleh tahu kenapa aku gagal sebelum ni. You dapat tahu kenapa aku tewas dalam perjuangan sebelum ni. Dan yang paling penting, you all dapat satu pelajaran yang bagus. Bagaimana bisnes sebenarnya boleh bermula dan bagaimana hendak memulakan bisnes yang betul. Sebab saya sendiri pun pernah jatuh, saya sendiri pun pernah gagal, saya sendiri pun pernah macam-macam. Sebelum, alamak, saya punya internet unstable lah. Semua okey tak? Boleh dapat lagi tak? Sebab saya punya internet unstable kat sini. Dapat? Boleh. Dapat lagi. Boleh. Okay. Saya tak takut sebab saya punya, kita orang punya engineer, Tuan Imran tu, ada kat ujung tu. Apa-apa kita boleh kejut dia je datang. Okay. So, pengalaman yang terbaik untuk nak berjaya dalam bisnes adalah perniagaan kita. Tak kisahlah ke tengah, ke depan, ke belakang ke. Tapi saya tak doakan you gagal. Tak. Okay? Tapi saya tak doakan Ramesh gagal, saya tak doakan Irene gagal. Ya? Tapi you all akan belajar erti kegagalan tu nanti. By the way, untuk menjadi seorang businessman dengan businesswoman yang berjaya, okay, great idea akan membantu anda berjaya. Okay. Sekarang ni, bila you all duduk seorang-seorang ni, melalui dengan apa yang saya bincangkan dengan you all semua, you all dah nampak tak hala perniagaan you all ke mana? Nampak? Saya dah guide you all ni daripada first step. You all tak ada apa-apa sekarang ni tau. Dah tak ada apa-apa lagi. Zero sekarang ni, okay? Tapi dengan apa yang kita bercakap, start daripada you create idea tu sehingga you all punya peringkat product development, you all dah dapat nampak tak ke mana you all nak pergi? Apa yang you all nak buat selepas you all ada idea tu, nampak tak? Nampak. Ha? Nampak. Okay. Tulasi, what happened to you? Tulasi Govindaraj. I nampak you macam apa, you macam kurang faham sikit. Are you okay there? Mungkin tak dengar aku apa yang saya cakap. It's okay. Okay, sekarang bila you all dah nampak benda tu, saya dah bercakap berkenaan dengan business analysis. Macam mana you nak analisis business you tu pada peringkat you all, pada peringkat permulaan. Cara macam mana kita nak analisis benda tu. Okay, perkara pertama yang you all nak kena buat tadi saya ada sebut berkenaan dengan data pembeli. Betul? Betul. Okay, apabila you all ada data pembeli, maksudnya setiap pembeli yang datang tu you kena simpan dia orang punya data. Andai kata pembeli you all tu akan datang secara berulang. Okay, berulang tu tak semestinya sehari sekali ataupun seminggu sekali, tak Berulang tu berkemungkinan 2 minggu sekali. Paling-paling
lekeh lah. Dia akan datang 2 minggu sekali lah. Itu maksimum period yang kita bagi Dia akan datang 2 minggu sekali. Contoh kedai Adam customer tu akan datang selang 3 hari, selang 4 hari. So you boleh concludekan atau buat kesimpulan you punya perniagaan memang mendapat sambutan. Tapi dengan syarat data kena ada. Okey, simpan semua data sekurang-kurangnya selama setahun. Bermula hari pertama you buat bisnes, ini untuk you all punya business analysis Bermula hari pertama sampailah hari yang ke-365 tu, simpan data-data tu semua. Selepas tu you kena tengok ada tak pelanggan you all datang berulang-ulang kali. Kalau kata ada, berapa persen daripada jumlah kedatangan tu? Kalau you all punya repeat customer tu dapat mencapai sehingga 50 hingga 60%. Ingat 50 hingga 60%. Bermakna you punya business can move on. Teruskan. Itu business analysis dalam realiti dunia sekarang. Okey. Tetapi andai kata berlaku di sebaliknya. Devi jual hari ini, customer beli. Apa Durga Devi? Okey. You mengantuk Tak adalah. Katakan hari ini you jual kepada 10 orang customer untuk permulaan. Tiba-tiba you tak nampak dah customer tu sampai bila-bila. Sedangkan you nampak customer tu pergi ke tempat lain. Faham Bermakna you punya business bermaksud apa? Gagal. Bermaksud business yang you buat tu kena ada perubahan. Siti Saira, dapat? Dapat je. Dapat Okey. Saya bagi masa 3 minit untuk kita buat sesi soal jawab sekarang. Silakan. Disebabkan dah lama saya bercakap, sekarang saya cas satu soalan 3 ringgit. Jadi RM1. Ramesh, any question Ramesh? Ramesh putih soalan pun dah makan masa 3 minit. Sekarang saya nak bikin bisnes transportation pengangkutan. Transportation. Okay. Okay, so itu macam mana saya panggil you Devi saja boleh? Boleh. Okay. Devi, macam kita bincangkan tadi Devi transportation is a good idea. Okay. Dia besar tau, transportation punya meaning tu besar. Apa yang Devi nak kena fikirkan sekarang ni, apa a part of transportation yang Devi nak buat tu? Lorry transportation. Yes, betul. Lorry transportation betul. Tapi macam mana? Transportation untuk apa? You nak ambil barang daripada one place to one place ke? Ataupun you nak sewakan kepada orang ke? Yang I nak adalah great idea, Devi. Okay, so sekarang saya ada flower shop. So saya nak ambil flower dari Camera Island. Okay. So export kat sini. Okay. So you tanya saya bagaimana? Contoh dia, bagaimana? Betul. That is your question. How? Betul. Okay, Devi. This is a good and great idea, Devi. Tapi itu baru permulaan yang kita bincangkan. You dah screen ke idea you tu? Maksud saya you dah tengok daripada atas sampai ke bawah? Means you punya customer, you punya situasi. Semua okey? Semua okey. Sebab Sebab family saya separuh ada dekat KL, separuh dekat Johor. So kita nak buka 3 branch flower shop kat KL dengan JB. So currently kita ambil flower dekat orang lain, supplier.
So saya plan sekarang kita nak ambil lori sendiri dengan kita pergi Canberra Island ambil kita tak payah supplier lah. Terus kita nak ambil dari sana. So kita bawa kat sini supply kat orang lain dengan shop kita. Okay. Kalau kata you dah ada customer di luar sana yang mana you punya cost angkutan Rhea. Okay, Devi, this is the way how you want to solve this problem, okay? Sebelum you buat, I dah cakap tadi you kena screen you punya idea betul, you kena check balik you punya idea betul. Okay. You kena tengok first cost pengangkutan, itu yang pertama. Okay, you need to talk with your family, the cost. Bukan setakat you fikirkan you nak kena ambil daripada point A, bawa balik ke point B. Sedangkan apa yang you buat adalah point A, go to point B, pick up the flower, and then from point B you kena balik ke point A. Point A. So this is one cost ya, itu satu cost. Selain daripada tu, bayar lori, rock tag lori, boleh tak you boleh cover tak dengan pendapatan yang you nak buat dengan flower tu? Sebab you kena ingat tau, untuk you nak simpan fresh flower, you need to have a special place. You tak boleh letak macam biasa saja. Ya, betul. Okay. So this is a great idea actually. This is a great idea. Tapi you kena tengok yang macam saya kata tadi, yang kedua tu you need to think further away, tengok you punya idea sesuai ataupun tak. Tetapi kalau saya dalam tempat you I dah ada customer yang memang selalu booking dengan saya. Okay, selepas kita buat calculation modal kita semua sekali kan, and then all kita punya marketing kita dah buat all out, kita pun dah ada klien yang memang sentiasa tunggu kita, carry on. Tapi kalau you nak buat, you punya klien ada 4 orang, Ramesh, Nurul, Siti dengan Irene, itu saja you punya customer, you need to think it twice. Fikirkan. Sebab Ramesh dia akan beli bunga dekat girlfriend dia saja tau. Okay. Dan Ramesh tak akan bagi bunga dekat girlfriend dia hari-hari. Okay, think about that. Okay, itu yang kita kata big idea generation. Before we do that business, kita kena fikirkan ke arah tu. Okay semua Okay, sir. Okay. So, ada lagi soalan? I lebih suka kelas saya nak kelas kita enjoy tau. Kita enjoy, tapi dalam masa kita enjoy tu kita belajar. I tak nak yang dekat depan saya ni kan, semua macam apa tau. You all pernah tengok patung apa tu? Ni tak? Relax, sengap je. I tak tahu I cakap you all faham ke? Atau you all lebih faham daripada I ke? Atau you all tak faham langsung? Okay. Faham, sir. Faham. Okay, saya nak komen sikit berkenaan dengan marketing. Sikit saja. Bukan saya nak komen bab marketing tu. Bila saya, tak payah tulis, jangan tulis ni, jangan tulis Bila saya scan muka wajah setiap orang ni, okay, melalui pengalaman saya Cik Imran dah senyum, nampak? Saya boleh nampak siapa yang boleh buat marketing, siapa yang boleh bagi great idea, dan siapa yang boleh betul-betul boleh jadi businessman or businesswoman. Okay, orang yang pertama saya tak bolehlah sebut semua kan. Semua boleh jadi businessman dan businesswoman. Tapi bagi apa yang saya nampak dekat sini antara orang-orang yang memang dia boleh perform dalam bisnes. Pertama, for sure I pilih Ramesh. Tepuklah tangan kat dia. Well done. Ramesh, aku dah bodek kau jangan lupa belanja aku lepas ni. Saya boleh, kan? Boleh. Ramesh, well done. My brother, well done. Okay. Sebab Ramesh dia ada satu attitude. Kalau kita tengok dia punya face kita tengok dia punya face. Takut semua. Takut dah. Takut. Sir, tak perlu takut lah abang saya. Tak perlu Yalah, we just kidding, right? Okay. Kalau kita tengok wajah Ramesh. Ramesh kalau kita tahu dia adalah orang yang senang untuk kita berbincang. Dia dikategorikan sebagai orang yang open-minded. So bila open-minded ni, dia memang boleh buat bisnes.
cukup banyak-banyak, I tak boleh cakap banyak-banyak, nanti Ramesh punya buntut kembang selalu ada koyak. Okay, siapa yang boleh buat marketing? Ini antara orang-orang yang saya rasa you all tak ada masalah langsung untuk buat marketing. Yang I nampak di sini, Lashmi, you memang ada talent tu. Talent untuk marketing. Yang lain-lain ni saya rasa lah, you all ada, tapi kena banyak sikit. Sebab kalau saya kena banyak practical sikit. Irene mungkin boleh, tapi dia dalam kategori sikit pemalu. Betul tak Irene? Ke dalam ni je kau malu, dekat luar kau lagi dahsyat. Tak ada, saya gurau ya. Tapi Lashmi, you have the talent for marketing. Sebab untuk buat marketing ni yang pertama, kita tak boleh ada perasaan segan dan malu Okay? Sebab you akan face ramai orang. Macam Safia, saya percaya dia boleh buat. Bukan disebabkan dia tak malu, tak Tak. Dia sebab Safia dia punya control dia punya sifat malu dia tu. Macam Tarishni. Tarishni, sorry, you memang kena belajar banyak untuk buat marketing. Priya? Yes, sir. Okay, Priya, you also can, tapi you kena ada confidence level yang lebih sikit selepas ni, boleh? Boleh, sir. Okay. Sandia? Yes, sir. You ada talent, Sandia? You ada talent. Okay? Okay, ya. Tulasi, you pun ada talent. Renuga? What happened to you? Baru bangun tidur kan? Tak ada. Okay. So, kita dah berbincang semua, kita pun dah bergurau senda semua Okay. Sekarang ni, saya nak berbincang lagi satu bab sebab saya masa tak lama tau, setakat pukul 12 saja. So, I ada lagi half an hour. Half an hour saja. Okay. Okay. Untuk product development, saya nak sentuh sikit lah bab-bab tu, okay? So, you all dah ada great idea, you all dah ada kedai apa semua. Sekarang, I nak berbincang berkenaan dengan product development. Baik. Untuk product development, you tak boleh sekadar bawa you punya produk, pergi berjumpa dengan orang, bercakap tanpa fakta. Faham? Faham, sir. Faham Okay. Untuk product development ni, bukan sekadar you develop daripada segi rasa, daripada segi packaging, daripada segi lain-lain lah. Product development yang saya nak you all buat adalah you kena develop daripada segi cara pemasaran juga. You kena ada marketing tool. Tahu marketing tool tu apa? Marketing tool ni adalah benda-benda dalam bentuk dokumen yang support kepada apa yang you cakap. Saya bagi satu contoh. Nurul buat apa Nurul? Nurul cadang-cadang tu Nurul nak buat apa? Saya nak buka kedai makan. Eloklah kau bergaduh lah dengan Azam nanti tau. Dengan sebelah lepas tu gaduh. Visha, kita tengok je dia orang bergaduh nanti Visha Okey. Contoh. Okey, sekarang Nurul nak buka kedai makan kan Nurul? Nurul mesti ada banyak jenis makanan atas meja tu, betul? Selama ni pernah tak kita tengok diorang letakkan satu pamphlet ataupun apa-apa contoh dia letakkan, you tahu kan macam mana diorang letak tanda harga tu kan? Diorang pacak kan Sekarang ni diorang cuma letakkan harga, betul? Apa yang saya nak you all buat selepas ni adalah tolong senaraikan kandungan ingredient dan kebaikan kalau orang makan apa yang dia nak. Contoh, Nurul, dekat Nurul punya ayam goreng, contohlah ayam goreng yang dijual tu, apa kandungan dia, kalori dia banyak mana, berapa garam yang ada dekat dalam tu, supaya itu yang kita panggil marketing development ataupun product development. Itu akan membantu orang percaya you all punya produk. Faham? Faham, sir. Okey, siapa yang nak buka apa tu tadi?
Bakery tadi selain daripada Ramesh? Saya. Saya tu siapa? Oh, Lashmi. Sorry, Lashmi. Okay, Lashmi. You ada satu kek, Lashmi. Ya. Kek 1 kilo. Okay. Okay, apa yang saya nak Lashmi buat sekarang ni, kek tu, Lashmi kena tahu ingredient dia apa, kandungan ingredient itu apa, berat atau apa, kandungan gula dia tu berapa, siapa yang sesuai makan, siapa yang tak sesuai makan, dan apa kelebihan kalau dia makan kek itu. Senaraikan dekat kita punya Kandungan. bukan dekat kita punya kandungan, dekat kita punya pamphlet tu. Template ya. Faham Faham. Saya nak semua orang buat kecuali yang buat transportation tadi tu. Kalau transportation tu dia nak letak pamphlet macam ni, saya ingat penuh lori pamphlet tu. Saya boleh tak cakap balik sebab saya kurang dengar tadi. Okey, baik. Saya ulang lagi sekali Kalau boleh, selepas ni untuk you nak developkan you punya product development, bukan setakat you hanya fikirkan macam mana you nak buat kek tu. Contoh, you nak buat produk tu. Apa yang saya nak adalah setiap produk yang you ada tu, you kena ada fakta yang menyokong you punya produk. Fakta yang saya masukkan, saya bagi contoh. Tadi saya ambil what we call it, bakery. Satu biji kek, kita kena tulis di situ. Di pamphlet tu, kandungan dia apa. Okey. Satu, kandungan dia. Yang kedua, kebaikan dia. Supaya apabila orang membeli you all punya produk, dia dapat tahu, yes, produk ni sesuai untuk saya, sesuai untuk anak saya, dan sesuai untuk family saya. Berbanding dengan keadaan sekarang, mereka hanya meletakkan harga sahaja, dan paling hebat dia punya nama tu. Faham tak? Faham. Okey, dapat? Dapat. Okey, bagus. Ini dalam ramai-ramai ni ada yang belum mandi lagi ke ni? Okey. Sekarang, you all dah ada produk. Macam mana you all nak test market? Arin, bagi idea Arin. You dah repeat lagi. Itu you punya business analysis. You nak test market ni. I dah ada produk ni. Devi, you ada transport Devi kan? Okay, macam mana you nak test market? You nak kena langgar orang kat jalan ke? Okay, macam mana you all nak test produk you? Macam mana kita nak test market? Produk kita tu baik. Siti Saira, apa? Macam mana? Kita test dengan dekat diri kita. Kita test dekat diri kita sendiri. Kita test dekat diri kita? Betul lah tu. Kita test dekat diri kita. Betul, kita test dekat diri kita. Tak sedap pun kita kata sedap. Visha, macam mana Visha? How you going to test your product in the market? Dia macam kalau kita pergi kat pasar supermarket, dia orang ada bagi macam ni. Test yang makanan tu kan. Okey, betul. Itu betul. Tapi Visha sanggup buat ke? Nurul bawa dia punya masakan tu, pergi tunggu dekat masuk tu kan. Siapa lalu je dia bagi rasa sambal tom yum dia. Nurul sanggup? Okey, saya ajar you all macam mana you all nak test market. You all nak test market. Yes. Okey, macam ni cara dia. Sebenarnya dia sama je apa yang kita bincangkan tadi. Terus? Kita cari 50 orang.
Kalau susah sangat kita nak dapat 50 orang, kita tengok kawan-kawan kita ni. Kawan-kawan yang ada dalam list handphone kita ni. Tak ada Zoom Apa? Okey. 50 orang tu, kita bagi dia orang test kita punya produk. Kemudian, buat satu form yang tak ada tulis nama minta dia orang komen. Ingat, kena ada form yang tak ada nama tau. Korang jangan pandai-pandai pula minta dia orang tulis nama kat atas tu kan, dia orang komen pelik-pelik, korang gaduh pula nanti. Okay. Cari saja kawan-kawan dekat you all punya tempat belajar kan. Bagi je. Bagi untuk 50 orang, tak payahlah bagi banyak-banyak, bagi sikit-sikit je. Kalau bagi banyak-banyak, you all yang rugi. Cakap dekat dia orang, please comment my product. Bagi borang tu satu-satu. Kemudian sediakan tong dekat mana-mana, minta dia orang masukkan kat dalam tu. Okey, di bawah borang tu tulis, sesiapa yang ingin memesan ataupun mengorder saya punya produk, sila bagi tahu. Boleh? Boleh. Kalau 50 orang yang kita bagi test, ini sebab test saja test Kalau 50 orang kita bagi test, 20 orang ataupun 15 orang order, bermaksud kita punya produk tu dah memang sedap. Tahu? Ingat Ramesh Ya, sir. Okay. Tapi kalau 50 orang kita bagi rasa, tak ada satu pun yang nak order, and then dia komen pula dekat dalam kertas komen tu, perlu berubah. Maksud dia produk kita memang tak sedap. Tahu? Okey, untuk Devi punya kes lain Devi. You nak test market Devi, you kena put try and error. Dalam masa 2 bulan, apa yang saya plankan ni menguntungkan saya ataupun tak, itu yang kita panggil market test. Okey Devi? Okey. Okey. Visha, apa bisnes yang Visha nak buat ya? Visha Lini. Hello. Oh, tak apa. Saya mungkin tak dapat connection dengan Lisha. Okey, saya ada 15 minit lagi. Ada apa-apa perbincangan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, sir. Ya. Tak ada. Wow, hebatnya. Okey, kalau tak ada saya tanya. Boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh. Saya nak tanya siapa nama tadi yang pakai baju Happy New Year tu? Saya tak ingat lah, sorry. Diva Karan. Diva Karan. Diva Karan. Diva, anggaplah kawan-kawan Diva tu sedang bergurau, Diva. Diva, kalau saya rasa Diva nak buat produk apa Diva? Diva nak berniaga apa Diva? Diva Karan? Roti canai. Roti canai. Roti canai. Okey. Roti canai satu. Okey Diva. Contoh, saya nak uji kefahaman Diva sekarang ni. Diva boleh dengar Boleh? Okey. Boleh. Boleh. Baru dengar suara. Itulah, Diva diam daripada tadi tau. Okey Diva, macam ni. Diva dah ada produk, Diva dah buat roti canai, Diva dah pun ada restoran. Saya bagi contoh lah, okey. Okey. Katakanlah 3 bulan yang pertama tu ramai yang datang kedai Diva. 3 bulan pertama, orang akan berganti datang Diva Apabila tiba yang bulan keempat Diva, pelanggan Diva yang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tu langsung Diva tak nampak. Bulan keempat ni yang datang ni adalah pelanggan yang baru. Apakah kesimpulan dia Diva?
Siapa dia nak makan roti canai? Okey, siapa boleh bantu Diva bagi jawapan? Bulan ni kita perlu memperbaiki produk kita. Betul. Produk kita ada yang kurang. Mana dia you all dah faham dah tahu dah buat bisnes lepas ni. Tetapi kalau keadaan ini yang jadi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga orang tu, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam orang baru dan ditambah dengan pelanggan kita yang lama ni. Maksudnya produk kita lulus, produk kita boleh dipasarkan dengan lebih luas. Bukan produk kita boleh dipasarkan. Maksud dia produk kita dah memang diterima orang. Ya, Ramesh Nak buat dengan sedap-sedap. Baru orang beli. Baru orang beli. Cakap tadi nak buat dengan sedap-sedap tu Lashmi Priya. Saya Priya. Ya. Priya. Mana ada orang nak buat produk bagi orang makan tak sedap, Priya? Good. Sekarang ni adik-adik saya ni, ya. You all punya minda kena ubah. Okay? Untuk nak jadi businessman ataupun businesswoman, you kena berfikir secara seorang businessman atau businesswoman. Yes, sekarang kita masih student, betul? Okay. Tetapi you akan tinggalkan tempat yang you belajar tu untuk you buat satu kehidupan selepas pada ni, betul? Betul. Saya nak semua depan saya, yes, my younger brother and my younger sister, please start by today, change your mind, think like a businessman or businesswoman think and take the action. Kalau betul kita nak buat sekarang, pilih satu great idea, kita buat apa yang kita bincangkan tadi, okay? You screen balik you punya business, check you punya business, tengok kepada pasaran, and then belajar apa yang saya cakap tadi. Daripada pengalaman-pengalaman yang you akan hadapi nanti, dia akan mematangkan you all dalam perniagaan. Boleh? Jangan sedih, jangan takut, jangan putus asa dan paling penting, ini pesanan saya, semua tolong ingat sekarang. Saya nak, berapa ramai ada kat dalam ni Cik Imran? 12. Saya nak semua orang dalam ni bekerja sama as a team. Walaupun bisnes kita berbeza. Diva Karen buat roti canai. Devi buat transportation. Irene buat apa saya dah lupa Irene. Sorry. Irene buat apa Irene? Irene Syeda nak berniaga apa? Suara. Apa? Irene. Nasi kandar? Cupcake. Okey. Irene nak buat cupcake, Adam nak buka kedai makan. Saya bagi satu contoh. Satu contoh aja. Okey. Kedai Adam boleh maju dengan banyak produk. Mana dia yang dapat produk selain dia punya masakan? Dia boleh minta Irene letakkan dia punya cupcake dekat kedai Adam. Dia boleh minta Diva Karen sorry. Dia boleh minta Diva Karen siapkan roti canai pagi-pagi untuk kedai dia supaya kedai dia pagi nasi belum siap, roti canai dah ada. You all nampak tak you all punya connection? Okay? Bila you all bekerjasama, Safia bila you all bekerjasama, you all akan jadi kuat. Ingat, business, realiti dalam dunia bisnes apabila you bergerak seorang-seorang, maksud dia you buat tu semua, you tak akan berjaya dengan cara yang agak cepat. Kalau you maju pun you akan makan masa yang panjang tu. Tetapi kalau masing-masing bekerjasama believe me, this is my experience. Once you work together, you're going to get a success in a very short term. Tetapi semua kena jujur lah. Betul. Janganlah Siva Karen hantar kedai, hantar roti canai dia dekat Adam ni 100 biji, tiba-tiba Adam cakap, mana ada Siva hantar 10 biji je, marahlah dia.
Oh. Faham lepas tu Ramesh nak letak kek dia dekat kedai Siva Current. Ramesh hantar 8 biji, Siva makan 2 biji, dia cakap tak tahu sudah hilang lagi 2 biji. Okay, sekarang saya nak buka sesi soal jawab. We can discuss anything about business, anything. So you all dah dapat apa itu big idea generation, macam mana kita nak create, macam mana kita nak bermula, macam mana kita nak pasarkan. Yes, we get it. Yeah. Okay, good. Pandai you all semua. Sorry lah, saya ni kelulusan saya darjah 3 je. Percaya tak saya lulus darjah 3? Tak. Okay, any question about the business? Nak tanya, selalunya location mana untuk kita letak perniagaan kita tu lagi bagus? Maksudnya kita nak buat perniagaan kita tu dekat tempat yang lagi bagus. Selalunya dekat mana? Okay, siapa yang tanya tu, Cik Imran? Safia, Emily, video please. Okay, Safia, untuk pengetahuan semua dalam bisnes kita tak boleh tahu tempat yang mana yang paling elok kecuali kalau kita kaji apa yang kita nak buat dulu. Okay, sebab kalau ikutkan antara tempat-tempat yang paling elok secara umum dia tempat tu mesti orang yang ramai dan mereka ada kuasa membeli. Okay, tetapi saya nak detailkan lagi soalan Safia ni. Safia bagi contoh. Apa produk yang Safia nak jual? Produk yang saya nak jual. Bagi je satu contoh. Produk kecantikan dan kesihatan. Maksudnya macam produk untuk kurusan badan. Produk kecantikan Okey. Untuk produk kecantikan, buat masa sekarang, mengikut trend market sekarang ni produk kecantikan adalah produk kecantikan tempat yang paling sesuai kita pasarkan melalui online sahaja. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada tu, kita boleh menggunakan sistem stokis. Tahu? Faham? You pernah dengar tak stokis tu apa? Tak tahu stokis? Okey. Tahu? Okey. Stokis yang Cik Imran, tolong terangkan pada dia orang Cik Imran, stokis tu apa? Itu barang Cik Imran saya ni dah mengantuk, jadi saya bagi dia bercakap sekejap. 3 minit. Terangkan kat dia orang stokis tu apa sekejap. Baik, para pelajar Okey. Dia salah satu daripada sudut medium, medium pemasaran. So ada di antara kita meletakkan medium pemasaran, kita adalah sebagai seorang pengeluar. So bila kita adalah sebagai seorang pengeluar, pemasaran kita terus direct kepada pengguna. Dan ada juga medium pemasaran, saluran dia, kita meletakkan hari ini kita ada sebagai seorang pengeluar dan kita melantik beberapa wakil jualan kita. Antaranya adalah ejen ataupun stokis. Dan ada juga kita meletakkan saluran pemasaran kita, ada medium pemasaran kita melalui beberapa bentuk saluran lain. Sebagai contoh, kepada pengedar sebelum kepada pengguna, ataupun kita hantar kepada pemborong, kemudian pemborong akan hantar kepada pembekal ataupun peruncit, dan peruncit baru menjual kepada pengguna. Okey. Dan manakala sistem stokis pula adalah sistem di mana kita meng-create ataupun kita membantu mereka di kalangan ahli usahawan juga yang berminat untuk menyertai sebahagian daripada rangkaian produk kita atau sebahagian daripada kerja usahawan kita, dan mereka adalah menjadi wakil jualan kita ataupun salah seorang pengedar kita ataupun kita punya wakil jualan di tempat-tempat yang kita tak mampu nak hantar. Contohnya hari ini kita daripada KL, kita nak supply bakery kita ataupun kita nak supply barang kita ke Kelantan. So hari ini kita melantik satu wakil Kelantan, wakil pengedar kita sebagai stokis untuk
menguruskan segala bentuk jual beli produk kita di kawasan Kelantan tersebut. Dengan harga yang ditawarkan kepada dia bukan harga runcit lah ataupun bukan harga sebagai pengguna lah. So dia akan ada satu margin yang mana stokis juga boleh buat keuntungan dalam pada masa sama dia akan kembangkan produk kita. So kita bantu dia untuk dia sama-sama dengan kita berniaga pada masa yang sama hari ni. Dia akan kembangkan produk kita dan pada masa yang sama hari ni kita juga dapat kembangkan produk kita tanpa kita fikir satu gerak kerja yang penat. Sebab apa? Kita dah ada wakil jualan kat tempat lain, kita dah ada wakil jualan kat tempat lain, kita dah ada wakil jualan kat tempat lain. So bukan kita gerak kerja seorang-seorang, kita work as a team. Okay. Okay. Dapat? Kesimpulan dia, apa yang Cik Imran cakap macam ni je lah, mudah je. Untuk produk kecantikan, lebih baik kita menggunakan wakil-wakil yang tertentu. So, kiranya macam ejen lah kan? Ya ejen. Pandai kau Tira. Pernah je Cik Imran terangkan. Tapi tak semua perniagaan boleh macam tu ya. Tak semua ya. Ada perniagaan yang kita kena buat our own marketing. Ada perniagaan yang kita kena ada wakil-wakil, ada ejen. Yang macam si Safia tanya saya tadi, saya galakkan kepada online dengan ejen ataupun stokis. Yang lain-lain tak boleh. Adam, kau jangan pandai-pandai cari orang jadi ejen kedai makan kau Adam. Okay, Ramesh, any question for me Ramesh? Ramesh, no, are you sir. still there? Yeah. Okay, ada soalan Ramesh? Any question? Kita cuma ada 7 minit je daripada sekarang. Siapa yang betul saya boleh jawab soalan dia. Siapa yang tak sempat saya minta maaf. Soalan tak ada lagi. Okey, nanti fikirkan nanti tanya saya Diva Karen, ada question tak? Tidak. No question No question. Okey, Tarishni, ada soalan untuk saya? No questions. Okey. Wah, semua hebat-hebat lah. Siti, ada soalan tak untuk Siti? Siti ke Syahira ke Ira? Syahira. Siti Syahira. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Nurul, ada soalan Nurul? Tak ada. Tak ada juga. Devi, ada soalan pada saya? Devi, dia fikirkan soalan, mata dia terbeliak dia tengok tu. Tulasi, you ada soalan Tulasi? Tak ada. Tak ada juga. Wah, kalau I jadi you punya lecturer seronok ah. Priya, any question for me? Tak ada, sir. Semua dah clear. Silakan. 12 kalau lebih sikit. Hello, sir. Okey, sekarang kita cakap pasal ejen kan dengan kosmetik macam tu. Saya nak buat bakery dengan pastry. Boleh tak macam tu ejen nak cari? Boleh. Kalau dia kan, okey. Clear cut benda ni, okey? Senang saja. Kita boleh gunakan ejen untuk perniagaan, semua jenis perniagaan. Tetapi ada perniagaan yang tak sesuai untuk ejen. Macam pastry and bakery, you boleh jadikan dia orang tu sebagai ejen. Tetapi contoh, ejen you dekat Kelantan, you dekat KL. Contoh macam mana? I baru nak cakap contoh. Contoh. Okey, ejen you dekat Kelantan tau. Ejen you dekat Kelantan, you punya great idea adalah buat kek. Okey, you nak hantar kek you daripada Kuala Lumpur kepada ejen you di Kelantan. You rasa-rasa masa sampai di Kelantan tu, you punya kek tu sama tak dia punya dengan masa you buat di KL? Tak. Sebab? Tak. Mesti dah. Kalau kek tu jenis yang macam kena sejuk, then kek tu cair lah, tak sempat sampai. Tak sedap. Pandai pun. Sebab tu saya cakap, kita boleh gunakan ejen dan wakil ni untuk semua bisnes. Tetapi, tengok kepada keadaan kesesuaian dia. Boleh? Okey, boleh. Ramesh buat pastry, dia buat kek. Okey? Permintaan orang tu, katalah Siti Syahira ni, ataupun Irene, minta kek tu dilukis muka dia orang ni atas kek tu. Okey? Syahira, contoh Syahira ada di Pulau Pinang lah.
Ramesh pun lukislah muka dia di Kuala Lumpur. Postlah ke sana. Post ke Penang. Agak-agak bila kek tu sampai di Penang, muka Syahira ada lagi tak? Tak. Gila-gila. Muka Syahira ni dah bertukar dengan muka Adam. Nampak? Tapi kalau ada yang sesuai, contoh bakery tak semestinya kita buat kek, betul tak? Dia ada mungkin dia boleh buat benda-benda yang sejuk beku. Kalau sesuai, Renuga boleh lantik dia orang, tak ada masalah. Faham Faham. Okey, ada soalan lain? Aisyah? Aisyah ada soalan? Tak ada. Safia ada soalan, Safia? Soalan saya, Safia, pada Safia soalan saya, kenapa itik yang dipegang tu sama besar dengan Safia? Okay, Adam ada soalan, Adam? Tak ada. Tak ada. Vishal ini? Tak ada Tak ada dah? Okey, kalau tak ada, saya ingin buat sikit kesimpulan macam mana kita nak menghadapi zaman akan datang dalam perniagaan ni Okay. Zaman perniagaan makin hari makin sukar. Kalau everybody yang depan saya ni, my younger sisters and my youngest brother ni tak bersedia dalam keadaan-keadaan yang tertentu, saya rasa agak sukar untuk kita menjadi seorang ahli perniagaan. Menjadi peniaga, semua orang boleh jadi peniaga. Tapi untuk menjadi seorang ahli perniagaan, dia berbeza. Pemikiran, tindakan, lagi apa lagi? Siapa boleh bagi? Pemikiran kita kena berbeza, tindakan kita kena berbeza, perbuatan kita kena berbeza, malah pakaian kita pun kena berbeza. Dia kena handsome macam Cik Imran tu. Nampak Cik Imran tu handsome. Cik Imran tu solo lagi tu. Saya dah lelong Cik Imran. Okey. Jadi kita kena berubah daripada semua segi. Boleh saya buat komen sikit? Kat sini? Ya, sure. Okey. Untuk kita nak jadi ahli perniagaan, kita kena kemas macam silver current. Smart. Muka dia nampak cute saja. Macam tu kita nak berniaga. Renuga? Ya. Jangan kalau jumpa orang dalam keadaan macam ni Rambut saya sudah pendek, so itu pasal ya. Tahu, tapi you jangan you Renuga cantik. Kalau make up cantik. Sebab dalam bisnes ni, bila kita berjumpa dengan orang, the first thing orang akan tengok kepada kita dulu. Kepada orang yang datang berjumpa. Tahu, itu first thing. Ya, betul. Kemudian baru orang akan dengan kita cakap. Masa itulah kita tunjukkan apa yang saya ajar tadi tu. Boleh? Boleh. Cik Imran, kita ambil buku apa Cik Imran? Ya. Kita ambil buku apa? Ambil lembutnya suara Cik Imran kita. Kita ambil pukul 12. Okey. Tapi no problem, tak ada masalah. Kalau Cik Razi nak ambil lagi masa dalam 5-10 minit, okey? Okey. Sebagai ini. Saya ambil lebih kurang dalam 5 minit lagi. Ramesh. Yes, sir. Ramesh, you kena kekalkan you punya identiti sekarang. Yes, sir. Dengar tak? Ramesh, put your face on screen ya Ramesh, please. Engkau buat apa, makan ke? Tak ada, sir. Tunjuk muka dekat screen, please. Nampak tak? Mana nampak? Nampak rambut you je. Tak nampak juga. Nampak? Tak nampak juga. Yeah. Tak apalah. Ramesh, you kena kekalkan you punya identiti sekarang, Ramesh. Okay. So, saya alu-alukan semua youngest brothers and my youngest sisters datang. Welcome to the world of business. Dalam dunia bisnes, macam-macam kita ada. Pilih yang mana kita nak. Jangan salah langkah. Buat yang terbaik. Okay? Boleh? Boleh. Satu hari nanti, bila you all semua dah berjaya, Lashmi,
Bila you dan saya Rashmi, ini kita ada 19 orang Cik Imran Ya. Okey. Rashmi, kalau you berjaya lebih awal daripada diorang, you kena tolong diorang. Okay, boleh. You all kena bertukar-tukar idea. 19 orang ni bertukar-tukar idea untuk nak mendapat yang terbaik. Okey? Jangan malu untuk tegur kawan-kawan, jangan malu untuk menerima teguran, dan yang paling penting you all kena bersedia untuk maju ke hadapan. Okey? Okey. Wah, saya dah nampak muka you all pagi ni semua bersemangat lah. Ya, sir, betul. Ya. Ini semua Cik Imran lah ni. Cik Imran dia pandai bagi motivasi. Be firm. Jadi tegas. Ahli perniagaan dia kena tegas. Tahu? Zaman belajar dengan zaman berniaga dia adalah totally different. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Sekarang you all masih ada sebelah kiri. Bila you all pergi ke sebelah kanan ni, you all akan feel benda-benda tu semua. Betul, sir. Nurul, you kena berbincang dengan Devi untuk get the great idea. Semua-semua ni sekali. So, akhir kata saya mengundurkan diri. Kalau ada saya terkasar bahasa ataupun saya terbergurau, that is myself. Saya kena bergurau sebab ni semua ni kalau saya tak bergurau nanti, saya 10 minit semua pakat tidur. Okay. Thank you very much, Siva Karan. So, thank you very much everybody. Saya ucapkan terima kasih kerana bagi peluang untuk saya bercakap di dalam skrin ni walaupun kita tak dapat nak berjumpa. Saya harap satu hari nanti saya akan berjumpa dengan Saira ataupun semua yang ada dekat dalam ni, dan mungkin satu hari nanti Ramesh akan datang dekat saya, Mr. Razi, I want to buy you a drink today because I dah berjaya. Boleh Ramesh? Boleh sir, boleh. Tapi kalau engkau dah berjaya tapi engkau belanja Boleh. kau memang kedekut lah cerita dia. Bagus, sir, betul. So, good luck to you all. Ingat pesan saya, apabila you all letak kaki you all dalam dunia perniagaan, jangan patah balik. Faham? Faham, sir. Apa yang ada depan kita hadap saja. Okay? Dah nak tercabut spek mata saya. Okay, last saya lambai pada you all. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Thank you. Thank you, sir. So everyone, terima kasih kepada Encik Muhammad Razi. Okay, so anda macam mana hari ni kelas semua? Ya, seronok, sir. Seronok. Nak lagi seronok, saya tekan enter sekarang. Okay, dah masuk dekat bahagian ruangan WhatsApp. Tengok WhatsApp group, tengok chat anda. Nampak tak lagi seronok tak? Dapat soalan daripada saya. Tak seronok, sir. Tak seronok. Okay. Untuk tak apa. Saya bagi anda tengok dulu soalan. Okey, soalannya adalah huraikan secara terperinci apakah kepentingan, potensi dan cabaran perniagaan anda. Okey. So hari ni you dah belajar idea, you dah belajar the big idea macam ni you nak buat, macam you nak generalkan you punya idea, you dah nampak. So you kena buat apa, you boleh buat apa, you nak macam mana. Okay. So sekarang ni once bila ada idea, of course yang pertama hari ni you kena faham apakah cabaran halangan idea tu. Okay. So yang kedua ni hari ni, bila you ada idea, you kena tahu juga hari ni potensi dia. Okay. Dan paling penting hari ni, bila you ada idea, you kena fikir hari ni, apakah manfaat idea you yang you boleh bawa untuk pengguna ataupun masyarakat. So soalan simple, huraikan secara terperinci kepentingan, potensi, cabaran dan perniagaan anda. Okay, are we clear? Clear, sir. Right. Okay, kaedah pula, saya buka ruang kepada adik-adik saya. Sesi pertama awak buat sesi video dan tugasan yang kedua pun awak buat video. So tugasan yang ketiga ni awak nak buat dalam bentuk video ke nak buat dalam bentuk macam mana? Nak tanya dulu. Video, sir, video. Nak buat dalam apa? Dalam apa? Video, sir, video. Tak nak Dalam video, juga? tak nak video. Tak nak video, okay, tak nak video kita nak apa? Tak nak video nak apa? Buat Kita dalam bagi ruang. slide. Dalam Nak buat slide. dalam slide. Nak buat dalam slide. Nak buat dalam slide. Kalau you nak buat dalam slide, okay.
make sure you hantar dalam bentuk PDF boleh tak? Sebab once bila you hantar dalam PowerPoint, okay, so maybe some different system sebab Android dengan iPhone dia lain. Ya betul, even saya Windows, tahu. Ya even Windows dengan Apple pun dia lain. So kalau you hantar dalam slide and then ada kawannya buka ataupun ada saya buka dalam bentuk software yang lain, so lari sikit lah dia punya wording dia. So kalau you buat dalam slide, you just make it dalam bentuk PDF. Boleh Boleh PDF. So PDF is simple, ada PDF is simple. Okay. So kalau macam tu, semua buat dalam bentuk presentation slide, okay. So you buat dalam bentuk PowerPoint and then you say PDF, alright. Dan kalau you nak hantar PowerPoint pun boleh, no problem. PowerPoint nanti. PowerPoint nanti. Yalah, either PowerPoint or PDF pun no problem. Sebab saya kalau lari tulisan pun saya boleh baca lagi. Okay. So you boleh hantar. Saya bagi email tengok email Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, ni email saya. Dapat? Dapat, sir. Dapat. Imeran. Imeran. Dance. Kamis. Imeran. Kamis. Oh. Imeran. Imeran. Kan email kan? Okay, so everyone got my email, right? Yes. Okay, so I tu kecil. Wait, I buat beli semula. I kecil. Okay. Okay, Imran, I tu kecil. Okay. So tugasan dihantar dalam bentuk email. Okay, dan nanti saya akan upload dalam grup you. Tak ada masalah. Okay, so bila nak hantar? Minggu depan. Minggu depan? Minggu depan tak sebab orang tak kerja. Okay. Alright, simple. Because kita minggu depan kita akan cuti. Okay. Orang Islam akan menyambut Raya Haji. So, I bagi you 2 minggu. Wow. Okay, sir. Okay, sir. Boleh 2 minggu Okay, thank you. Okay. So, 2 minggu kita akan hantar pada bank. Kita tengok jadual. Okay, kita akan hantar pada PDF is easy, right? Macam. Pinggang. 8 Ogos boleh? Boleh, sir. Boleh, 8 Ogos. Tarik 8 Ogos Boleh. Sebelum 12 malam. Wow. Okay. Alright, so tarik submit 8 Ogos sebelum 12 malam Okay. Okay, so everyone kalau tak faham nanti you akan tanya dalam grup. Okay. So kita stop our class today dan kita akan sambung kita punya kelas. Kita continue, kita akan jumpa pada 15 Ogos. Okay. So our next class is 15 August. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Alright, so kita akan bertemu pada 15 Ogos ya. Okay, thank you very much. Okay, dan thank you everyone. Selamat ke hari, selamat bercuti dan apa-apa kita akan aktivitas dalam grup. Thank you, sir. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat ke hari. Bye. Thank you. Alright. Salah lagi. Belum siap dengan 20